Cuba teka, ini remote apa? Kalau latih dari kereta, inilah kereta dia. Zeekr 7X yang telah dilancarkan di Malaysia pada bulan 8 hari itu. Ini dia tuan-tuan, model all-wheel drive, high performance untuk 7X. Okey, Zeekr 7X ini sebenarnya segmen di EV SUV. Dia bersaing dengan Xpeng G6, BYD Sea Lion dan Tesla Model Y di Malaysia lah. Tapi sebenarnya Zeekr ni company sub-brand daripada Geely yang fokus pada premium kereta hybrid. Kalau di China, dia bersaing dengan model kereta daripada Tesla dan kereta daripada NIO. Company ni sebenarnya diasaskan pada tahun 2021. Model-model dia agak pelik sikit, kod-kod dia. Okey, 00 itu adalah model sedan dan model MPV. Macam di Malaysia 009, SUV dan dia dah dijual. Tapi di China 001, 007 itu untuk kereta sedan dan kereta hatchback dia lah. Yang pelik, X adalah untuk SUV dia, termasuk 7X dan ada model lain yang tak masuk Malaysia lagi. Okey, kita tengok bahagian depan dia. Bahagian depan dia memang design sleek, sport SUV-nya design. Tapi yang paling unik, bahagian depan, ini dia. Lampu LED dia panjang daripada kiri ke kanan. Ada 1800 lebih LED. Boleh custom design yang ada dalam infotainment tu. Kalau nak custom, dia ada 10 mode yang boleh pilih. Tapi headlamp dia duduk di bawah ni, kecil nipis macam tu. Okey, kita tengok bahagian bawah bumper dia ni. Macam biasalah, kereta-kereta EV tak memerlukan grill yang besar. Tapi yang di bawah ni, dia punya grill dia, kalau enjin kita onkan EV ni, dia akan terbuka. Maknanya kalau kita off kereta, dia akan tutup. Macam tu lah, inilah depan dia. Okey, kita tengok bahagian tepi dia ni. Nak buka, tak perlu guna door handle. Ada button di sini, di semua pintu. Tengok. Yang pintu dia, yang unik dia, kalau kita parking kereta dekat tepi, dia memang buka automatik. Tapi dia tahu jarak. Macam saya berdiri tadi, dia buka dekat je. Nak tutup pun, tekan ni semula. Design pintu dia, frameless. Part-part pintu frameless. Design modern. Sekarang semua memang macam tu. Okey, kita tengok rim dia. Okey, ini rim dia 20 inci. Untuk model all-wheel drive ni, ini design dia. Tapi Zeekr juga ada jual rim design yang lain di showroom-showroom ni. Kalau nak tukar pun boleh. Okey, design rim yang ini 2 tone. Size rim 20 inci. Tayar Michelin Pilot, bukan sembarangan. Brake dia pula ada lubang-lubang. Sebab tu orang kata yang ini memang saing-saing SUV sports yang ada kat market sekarang. Okey, design tepi dia ni pula kita boleh tengok memang design macam Porsche Macan SUV sport. 5 tempat duduk, sangat sleek design. Memang mesra pada aerodinamik. Jom kita tengok enjin dia. Berapa turbo dia ada. Kereta EV mana ada enjin. Okey, depan dia ada ruang simpanan frunk. Untuk model all-wheel drive ni dia ada 44 liter. Kalau yang model two-wheel drive yang long range dengan standard tu dia 66 liter. Okey, jom kita tengok ruang kargo belakang pula. Okey, ni bahagian belakang dia. Macam biasa, Zeekr mesti ada tulisan besar belakang. Nak bagi tahu orang yang ni kereta Zeekr. Dia tak ada gunakan logo. Okey, ni ada logo 7X. Jom kita tengok logo dalam dia. Sebelum masuk dalam, ni lampu brake dia. Panjang dari kiri ke kanan. Design kereta-kereta moden semua macam tu lah sekarang. Okey, luas tak luas belakang dia ni? 600 lebih liter. Kalau seat second row ni dibaringkan, 1900 liter. Okey, tapi dia ada juga ruang kargo di bawah ini. Dan yang kedua pula, dia ada di sini. Okey, sini dia. Jadi ada secret compartment. Okey, best dia. Model ni air suspension. Katakan ada barang berat nak angkat, boleh diturunkan.
kita boleh turunkan suspension dia. Okey, kita tengok battery capacity dia pula. Okey, charger dia di sebelah sini. Okey, untuk DC charger pun boleh. Saiz bateri dia 100 kWh. Kalau kita cas guna DC 420 kW tu, itu boleh cas 10% hingga 80% kapasiti bateri dalam masa 16 minit sahaja. Kalau wall charging rumah yang high spec 22 kW tu 5.5 jam lebih sikit, 5.5 jam. Kalau pakai wall charging yang biasa yang 11 kW atau 8 kW tu, yang itu sepanjang malam lah. Macam biasa, kalau tak cerita bateri, tak cerita range, okey. Range yang ini untuk all-wheel drive ni 543. Kalau yang long range model yang harga pertengahan tu, itu 613. Okey, luar dah cerita, kita masuk dalam pula. Jom. Alright. Nak tutup pintu, tekan brake je. Zeekr macam ni ya. Okey, kita tengok bahagian dalaman dia. Ke atas dashboard dia ni, boleh rasa material dia material mewah. Okey, sound system dia pakai Zeekr Sound, ada 21 speaker termasuk speaker di luar. Okey, saiz infotainment dia ni 16 inci, gunakan chip Snapdragon 8 series. Lancar. Yang ini meter dia bukan kotak-kotak macam kereta China yang lain, dia ada bentuk saiz 13 inci. Okey, button selector ni ada ini sahaja, bukan untuk kontrol aircon apa semua. Yang ini untuk buka dashboard panel, yang ini untuk custom button, yang ini untuk audio, yang ini untuk boot belakang, yang ini untuk mode pemanduan. Okey, mode pemanduan ada 3 sahaja, comfort, standard dan sport. Okey, ini wireless charger ada 2, ada aircon vent untuk wireless charger supaya handphone kita tak panas. Yang ini untuk cup holder ada 2. Yang ni tempat storage dalam besar. Okey, leather seat dia gunakan leather yang berkualiti, Napa leather. Okey, seat driver dengan passenger ni ada ventilated, ada massage urut. Okey, yang ini roof, dia ada panoramic roof yang sangat besar dan dia juga ada penutup dia sekali. Dia tak terdedah lah macam model Xpeng G6. Okey, kereta-kereta baru EV, kalau tak cerita tengah ni infotainment, jangan ceritalah. Okey, dia ada model all-wheel drive yang high spec macam ni, dia ada suspension adjustment. Boleh pilih ketinggian kereta, exhaust dia ada very high, sangat tinggi sampai yang very low, rendah macam kereta. Boleh pilih. Okey, sudah tu dia ada beberapa mode. Kalau untuk car wash mode, untuk pet mode. Pet mode ni kalau kita ada bela haiwan, bawa jalan-jalan, tak boleh bawa masuk mall, kita boleh tinggalkan dia dalam kereta ni. Okey, dia ada camping mode. Yang ini yang paling saya suka. Kalau korang kena halau dengan bini tidur kat luar rumah, boleh guna rest mode ni, tekan driver seat, start rest. Tidurlah korang kat luar rumah sepanjang malam, kena halau bini sebab tak reti balik, pergi karaoke. Kereta mewah, kalau tak cerita bahagian belakang, jangan cerita bahagian belakang. Okey, ni bahagian belakang 7X. Okey, untuk dia ada sunshade. Ada sunshade. Dan boleh adjust untuk kerusi passenger depan. Kaki luas lah, baru duduk macam bos-bos. Okey. Macam biasa, leather pun leather Napa macam kerusi depan. Yang ini ada charger USB port, USB-C dan USB-A. Cup holder ada 2. Panoramic roof dia pun macam biasa, sambung depan ke belakang. Okey, yang kurang menarik sikit, yang ini dengan spek daripada China yang kita tengok review China. Belakang sepatutnya ada ventilated seat, ada massage sekali dan ada infotainment juga di sini. Tapi untuk model Malaysia macam ini saja dan ini color interior dia. Yang di China, dia dalam interior ada warna hitam. Kalau nak baring pun boleh untuk passenger belakang. Macam ni. Tapi seat belakang ni tak boleh adjust ke depan belakang lah sebab ini pun dah cukup luas. Jadi tak perlu. Okey, untuk bahagian aircon dia tak macam SUV yang daripada China yang lain atau yang model-model dari Malaysia apa semua. Kat tengah, yang ni dia dekat pillar. Okey, yang ni kamera. Kamera ni buat apa? Kamera ni di infotainment, driver nak tengok. Kalau ada anak-anak kecil ke, nak tengok orang rumah tidur kat belakang ke, inilah guna kamera dia. Okey, dalam dah cerita, apa lagi? Sekarang kita test drive dia pula. Macam mana power dia? Betul ke ini model high spec all-wheel drive yang high performance Zeekr 7X yang dikatakan SUV terbaik handling dan performance dia di China? Okey, jom. Okey.
tengok luar dah, dalam dah. Sekarang kita rasa pula feeling dia ni. Okey. Dia macam ni lah. SUV ni memang SUV performance lah daripada Zeekr. Kalau pernah bawa SUV elektrik yang lain, biasanya orang akan canang-canang lah, instant torque lah apa. Tapi kadang-kadang nak dapatkan instant torque tu, kita kena ubah driving mode dia kepada sport mode. Yang saya suka yang 7X ni, pakai yang mode biasa pun dia punya torque tu memang sangat kuat. Yang tak termasuk lagi performance mode dia, sport mode dia tu lagi. Kalau sport mode dia akan ubah suspension dia. Maklumlah yang model all-wheel drive ni dia pakai air suspension, boleh soft, hard, apa tinggi dan rendah semua. Macam saya bagi tahu tadi, kereta-kereta EV yang ada ni, yang ada pada market yang saya pernah bawa, kadang-kadang throttle respon dia lagi macam dia orang buat macam kereta petrol yang biasa. Kena tekan lebih, tapi dia lembab, kena tukar mode driving dia kepada sport mode. 7X ni tak, mode biasa yang comfort standard tu pun dah okey sebenarnya. Tapi untuk all-wheel drive model ni, WLTP dia 543. Kalau yang long range tu 619 lah, lagi jauh. Okey, di Malaysia ni kita lebih mesra dengan WLTP. Tapi untuk lebih realistik, jarak WLTP ni biasanya dengan gaya kita memandu tolak dalam 20 ke 30%. Yang itu baru kita boleh dapat untuk jarak pemanduan. Okey, macam biasalah kereta-kereta EV yang moden atau daripada China yang moden, semua kawalan banyak 90% dekat infotainment dia, termasuk yang ini juga. Yang macam biasa lah, orang yang dah lama macam kita gunakan ada knob control aircon, yang ini semua pada touchscreen. Susah sikit lah, tapi kalau dah biasa sebenarnya tak ada masalah. Sebab Zeekr ni dia dah asingkan belah infotainment bawah monitor tu, yang itu memang banyak pada untuk kawalan aircon, untuk ventilator, massage seat, semua ada di belah bawah. Jadi kalau dah biasa tak akan confuse. Untuk kawalan van aircon tu pun, yang ini dia pun kawal di screen infotainment. Termasuk kalau yang di tengah ni dia tak boleh turun naik, dia ada kiri kanan saja. Daripada segi pemanduan, selain saya cerita total respon dia, kereta ni sebenarnya 7X ni sangat susah tak bawa laju. Sebab tekan je dia terus pergi, tekan je terus pergi. Kalau guna sport mode, dia lagi agresif. Termasuk dia adjust kitanya steering apa semua, lagi keras apa semua. Okay, kita cuba pula driving untuk sport. Okay, driving sport ni kalau kita tekan mode driving dia pergi sport, tapi untuk steering mode ni kita kena ubah dekat screen infotainment. Okay, kita cuba dulu dengan driving sport. Okay, reverse. Macam biasalah, gear selector dia dekat bahagian signal. Signal dia dah diubah ke kiri, gear selector tu sebelah kanan. Banyak kereta-kereta moden sekarang dah macam tu lah. Jadi tak perlu ada tengah ni, dia lebih minimalis. Boleh buat macam-macam kat tengah-tengah ni. Okay, yang ni sport driving dia, sport mode dia, throttle pedal dia lebih sensitif daripada standard dengan comfort. Okay, kita cuba masukkan steering mode sport pula. Okay, steering mode dia untuk model sport, untuk mode sport ni dia lebih keras. Ikut kelajuan lah. Kelajuan kita lagi tinggi, dia lebih keras. Dia tak macam yang mode standard dia. Tapi kita boleh rasa lah, yang ni memang sistem steering EPS, Electric Power Steering, banding dengan
steering yang hidrolik, kereta-kereta lama-lama sebelum ni lah. Kereta pakai steering hidrolik ni, kita boleh rasa surface permukaan jalan tu pada steering kita. EPS nya kelemahan dia itu saja. Tapi daripada segi maintenance dia apa semua, dia lebih long life lah daripada hydraulic power steering. Kita try masuk jalan besar dengan kedua-dua mode steering dan mode driving sport lah. Kalau bawa kereta EV, gatal-gatal main sport mode ni, dengan kaki pun pantang nak tekan je, dia akan kuat lah gunakan kuasa elektrik dia. Jadi jarak dia tu makin pendek. Untuk WLTP 7X all-wheel drive model performance ni, dia 500 lebih saja kilometer, banding dengan long range yang 7X tu boleh 600 lebih kilometer. Kalau di Malaysia ni, kita memang lebih mesra dengan WLTP daripada NEDC sebab dia lebih realistik lagi. Tapi banyak yang pengguna EV di Malaysia ni, dia kata sebenarnya tak sampai pun jarak WLTP tu. Dia lebih, kita kena minuskan lagi 20 ke 30% lagi daripada jarak yang ada dalam katalog tu lah. Tapi sebenarnya ada juga yang bawa EV dapat jarak WLTP ni. Cara dia, kaki dekat highway tak boleh bawa laju, high speed, itu memang pantang EV lah. Banding dengan kereta ais. Kereta ais di highway dia lebih efisien. Kereta-kereta EV ni kena jaga speed kalau nak betul-betul dapat jarak WLTP. Kalau tidak, kita gunakan kiraan minus 20-30% lah. Performance ni dia tuan-tuan. Bawa kereta 700 Nm of torque keluar masuk simpang, mode driving sport ni, dia ni ada total respon dia sangat mengagumkan. Yang orang kata kereta ais ni torque tinggi apa semua, boleh rasa instant torque 7X ni. Test drive lah dekat showroom Zeekr seluruh negara yang ada. Okey, dah cuba semua. Yang ini harga dia bermula RM179,000 sehingga model all-wheel drive ini RM126,800. Okey, kalau bajet bulanan anda bermula RM1,800 dan yang model ini RM2,400, mungkin ini EV yang boleh anda masukkan dalam list untuk beli. Beli cepat sebelum subsidi tax free habis. Okey, ingat dia juga ada pesaing-pesaing yang lain. Xpeng G6, BYD C Line 7, Tesla Model Y. Cuba semua dan test drive ini juga.